bersalah terhadap 4 pertuduhan. Said Saddiq dipenjara 7 tahun. Berita tengah hari 9 November bersama saya Hazel Desmond. Ahli Parlimen Muar Said Saddiq Said Abdul Rahman dihukum penjara 7 tahun, denda 10 juta ringgit berserta 2 sebatan. Hukuman diputuskan selepas dia didapati bersalah atas 4 tuduhan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram. Keputusan dibuat Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Dato' Azhar Abdul Hamid. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu didapati bersubahat dengan bekas penolong bendahari armada melakukan jenayah. Kesalahan didakwa berlaku pada 2020. Hakim bagaimanapun membenarkan permohonan pembelaan untuk menangguhkan hukuman sementara rayuan dibuat. Seorang kanak-kanak lelaki berusia setahun 5 bulan disahkan meninggal dunia dipercayai didera rakan ibunya di Kampung Raja Besut. Ibu kanak-kanak itu yang merupakan ibu tunggal berusia 27 tahun telah direman untuk membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Abdul Razak Muhammad berkata, mangsa dipercayai diserah kepada seorang rakan lelaki ibunya untuk dijaga pada pukul 4 petang Isnin lalu. Bagaimanapun mangsa dihantar semula kepada ibunya pada pukul 7.30 pagi semalam dalam keadaan tidak sedarkan diri serta mempunyai kesan lebam di beberapa anggota badan. Hasil bedah siasat didapati terdapat kebocoran usus kecil pada kanak-kanak malang itu yang menyebabkan kematian. Kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu penganiayaan, pengabaian, pembuangan atau pendedahan kanak-kanak. Orang ramai mempunyai maklumat kejadian serta lokasi suspek iaitu rakan kepada ibu mangsa diminta menghubungi talian tentera. Satu kebakaran membabitkan 4 buah rumah berlaku di Kepong awal pagi tadi. Dalam kejadian itu, 2 kenderaan turut hangus. Menurut penolong pengarah operasi Bomba Selangor Ahmad Mukhlis Mukhtar, kejadian berlaku di Taman Desa Jaya. Panggilan kecemasan diterima pihaknya pukul 3.42 pagi. 3 jentera bersama 22 anggota penyelamat dikejarkan ke lokasi. 2 daripada rumah terlibat terbakar 70%, manakala 2 lagi musnah 10 dan 5%. Tiada mangsa terlibat insiden. Punca sebenar dan jumlah kerugian sedang dikenal pasti. 208 set bubu naga dirampas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Kuala Kedah. Ia hasil 5 siri operasi yang dijalankan selama 2 minggu di beberapa lokasi sekitar perairan Yan hingga ke Kuala Kerpan. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azriyanti Ishak berkata, operasi sebahagian daripada pemantauan rutin. Semasa rondaan dilakukan, pelbagai taktik yang digunakan bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Semua bubu naga yang dirampas dianggap bernilai hampir RM25,000. Sejak Januari, 1,264 unit bubu naga bernilai lebih RM150,000 berjaya dirampas Maritim Kuala Kedah. Penangkapan ikan menggunakan bubu naga merupakan kesalahan mengikut Akta Perikanan 1985. Sebarang aktiviti jenayah atau kecemasan di laut boleh dilaporkan di talian tentera. Seorang kerani wanita rugi lebih RM1.5 juta selepas terperdaya dengan skim pelaburan tidak wujud menerusi aplikasi WhatsApp. Ketua Polis Daerah Jasin DSP Ahmad Jamil Razzi berkata, modus operandi sindikat itu adalah menawarkan pelaburan rendah dengan keuntungan besar. Mangsa yang terpedaya bersetuju membuat 64 transaksi ke dalam 31 pemilik akaun berjumlah RM585,400 dengan pelbagai tujuan bagi pelaburan tersebut. Namun sehingga 27 Oktober lepas, mangsa telah diminta pihak telco untuk membuat bayaran pendahuluan bagi menyelesaikan bil telefon untuk pelaburan itu sebanyak RM10,000. Mangsa kemudiannya membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Jasin pada 7 November lepas.
Perkembangan semasa banjir di Perak. Satu lagi PPS dibuka di daerah hilir Perak menjadikan 5 PPS dibuka di negeri itu. Menjadikan keseluruhan mangsa terjejas banjir seramai 477 orang melibatkan 147 keluarga. Daerah hilir Perak mencatatkan jumlah mangsa paling ramai di 2 PPS iaitu 323 mangsa di 3 PPS. PPS terlibat ialah PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak 163, PPS MPTI Langkap 147 dan PPS Dewan Serbaguna Cikus 13. Manakala di daerah Krian, PPS SK Cangkat Lobak menempatkan 97 mangsa dan PPS SK Alor Pongsu 57 mangsa. Hai, saya Yasmin Hani. Saya Fendi Muhammad. Saya Faiz Azmi. Jangan lupa saksikan kami dalam Sembang-Sembang ASNB 2023. Dan kami akan membincangkan topik dagangan forex risiko tinggi. Mengapa ramai masih berani? Sembang-Sembang ASNB. Semuanya di Shopee. Shopee 11. Yeah. Jualan hebat kembali lagi. Jom beli semua. Hey. Dengan harga rendah. Shopee 11 jualan hebat. Beli sekarang. Kadar inflasi bagi negeri-negeri catat peningkatan lebih rendah berbanding kadar nasional. Perinciannya bersama Syamil Misar Hiripan di Parlimen. Hazel Desmond, terima kasih. Program penyeragaman harga PPH telah berjaya mengawal harga 7 barangan asas melibatkan 6 negeri. Ia termasuk Sabah, Sarawak, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Menerusi salah satu komponen PPH iaitu program pengedaran barangan perlu, LPG dan community drumming, kos pengangkutan ditanggung bagi membawa 7 barangan bersubsidi kawalan. Barangan tersebut ialah beras, tepung gandum, minyak masak, gas petroleum cecair LPG, petrol RON 95 dan diesel. Sebagai contoh, harga bagi LPG tong 14 kg di zon pensiangan adalah RM65 setong sebelum pelaksanaan program ini berbanding hanya RM26.60 setong yang dijual selepas pelaksanaan program ini. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Tenom Ridwan Rubin. Satu lagi komponen PPH ialah program penyeragaman harga Sabah, Sarawak dan Labuan. Seterusnya, kadar inflasi bagi negeri-negeri mencatatkan peningkatan lebih rendah berbanding kadar nasional iaitu 1.9% setakat September lalu. Dua negeri mencatatkan kadar terendah iaitu 1.3% melibatkan Kelantan dan Negeri Sembilan. Jelas Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib, ia didorong harga kumpulan makanan dan minuman bukan alkohol yang lebih rendah serta penurunan kumpulan restoran dan hotel pada kadar 1.1%. Secara keseluruhannya pada bulan September 2023, kebanyakan negeri mencatatkan peningkatan inflasi yang lebih rendah berbanding kadar nasional iaitu 1.9%. Dua negeri iaitu Kelantan dan Negeri Sembilan mencatatkan kadar terendah sebanyak 1.3%. Kadar inflasi yang dicatatkan di Kelantan ini didorong oleh harga kumpulan makanan dan minuman bukan alkohol yang lebih rendah iaitu 2.5%, manakala kadar inflasi yang rendah bagi Negeri Sembilan pula didorong oleh penurunan kumpulan restoran dan hotel iaitu 1.1%. Penyataan bagi menjawab soalan Wakil Ahli Parlimen Paya Besar Dato' Indra Muhammad Syahar Abdullah. Mekanisme penetapan tarif dan ketidakseimbangan kos laluan air akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Kabinet ataupun Jemaah Menteri pada hujung tahun ini. Perkara itu telah mendapat persetujuan kerajaan negeri merentas parti di seluruh negara. Ini bertujuan memohon kebenaran penetapan tarif baharu bekalan air menjelang 2024. Tarif kita adalah terlalu rendah dan semua saya tengok kebanyakan kerajaan-kerajaan negeri bersetuju dan kita akan bawa kertas mekanisme penetapan tarif ataupun tarif setting mechanism ini dan juga ICPT untuk air ke Jemaah Menteri sebelum hujung tahun dengan harapan untuk kita benarkan penetapan tarif-tarif baru bagi kerajaan-kerajaan negeri menjelang tahun 2024.
Beliau menjawab soalan tambahan daripada Tumpat Datuk Mumtaz Matnawi. Dalam pada itu, pihaknya juga telah mempelbagai kaedah alternatif bagi menjamin kelestarian sumber air termasuk penuaian hujan yang dijadikan sebagai air minuman. Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia NAHRIM antara badan yang aktif mempromosi produk berkenaan. Perkembangan berikutnya, usaha mempertahankan kebebasan media terus dipergiat. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, sesi perbincangan bersama Protim dilaksana berhubung penubuhan Majlis Media Malaysia MMM. Sebagai komitmen dan sokongan kerajaan untuk terus meningkatkan kebebasan media di negara ini serta membantu pengamal media menangani cabaran yang dihadapi, kerajaan secara dasarnya telah bersetuju dengan cadangan penubuhan Majlis Media Malaysia sebagai sebuah badan kawal selia kendiri melalui akta yang berkaitan. Cadangan penubuhan majlis ini mengambil kira peranan majlis tersebut untuk mempertahan kebebasan media di negara ini dalam menyampaikan maklumat. Sehingga kini sebanyak 8 mesyuarat telah diadakan bersama jawatan kuasa pro tem. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Pasir Mas Ahmad Fadli Syari. Tambahnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM turut mengambil inisiatif mengadakan beberapa sesi dialog dan mesyuarat bersama organisasi media. Baik, sekian sahaja perkembangan dari Dewan Rakyat. Dewan berhenti rehat seketika dan akan menyambung kembali perbahasan pada pukul 2.30 petang nanti. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Syamim Saripan dari Dewan Rakyat kembali ke Angkasa Puri. Semuanya di Shopee 11.11. Jualan hebat kembali lagi. Jom beli semua. Hey, dengan harga rendah. Shopee 11.11 jualan hebat. Beli sekarang. Lim Kit Siang dan Lim Go In adalah dua beranak. Lim Kuan Yew, siapa? Ketua Menteri Singapura. Apa hubungan dengan Lim Kit Siang dan juga Jinping? Sepupu. Lim Kuan Yew, Lim Kit Siang, Jinping, sepupu. Nampak tak susu galur dia? Tular di media sosial rakaman ucapan seorang ahli parlimen pembangkang mendakwa pengerusi DAP Lim Guan Eng bersaudara dengan pemimpin komunis Chin Peng. Ahli parlimen itu turut mengaitkan hubungan kekeluargaan Guan Eng dengan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Turut terpalit sama beberapa lagi pemimpin DAP. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan itu adalah fitnah. Ia dipercayai sengaja direka bertujuan menimbulkan persepsi negatif kepada mangsa fitnah. Susulan dakwaan itu, Tuan Badan tampil membuat penafian. Saya tak ada hubungan keluarga dengan Anthony Loke, tak ada hubungan keluarga dengan Teresa Kok. Isteri saya pun tak ada hubungan keluarga dengan Teresa Kok. Tak ada hubungan keluarga dengan Nga Ko Meng, tak ada hubungan keluarga dengan Ngei Ku Ham. Yang paling penting sekali, tak ada hubungan keluarga langsung dengan Chin Peng dan Lee Kuan Yew. Penjelasan turut dibuat Setiausaha Publiciti Kebangsaan DAP, Teo Ni Ching. Chin Peng, dia lahir di Setiawan, keturunan Hakcha. Lee Kuan Yew, beliau lahir di Singapura, keturunan dia Hakka. Manakala untuk Tan Sri Lim Kit Siang, beliau lahir di Batu Pahat, berketurunan Hokkien. Bagaimana tiga orang ni boleh menjadi sepupu? Tempoh 48 jam diberi kepada ahli parlimen berkenaan untuk mengemukakan bukti. Sekiranya gagal, tindakan sewajarnya bakal diambil. Tidak kira latar belakang atau fahaman politik anda, penyebaran fitnah perlu dihentikan. Terima bahan fitnah atau maklumat palsu? Segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti jangan kongsi.
Tahap kecekapan pegawai penjawat awam harus dipertingkatkan bagi mempercepatkan pelaksanaan sesuatu projek atau perancangan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, memastikan peraturan diikuti merupakan satu kemestian. Namun pelaksanaan mengikut masa yang ditetapkan akan dapat menjayakan sesuatu matlamat. Betul, kita unding, kita teliti, tetapi seperti biasa ada masalah sekiranya kita lewat meluluskan. Dan ada pandangan yang saya rasa musabah, bukan sahaja peringkat Kuala Lumpur tapi seluruh negara, yang disebut ease of doing business. Kepantasan atau kecepatan meluluskan setelah mengambil kira semua peraturan yang diteliti, dicerakin sebelum keputusan dibuat. Beliau berkata demikian pada Majlis Peluncuran Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 PSKL 2040. Berlandaskan visi bandar untuk semua, PSKL 2040 bakal memartabatkan ibu negara Malaysia sebagai bandar raya inklusif berpaksikan pembangunan mapan, pengurusan bertaraf antarabangsa serta jaminan kualiti hidup bandar raya sejahtera. Perubahan era dalam bidang penyiaran bakal dibincangkan dalam Persidangan Antarabangsa Media dan Komunikasi ke-18 Mention 2023 pada 14 hingga 16 November ini. Persidangan itu dianjurkan Pusat Kajian Media dan Komunikasi Fakulti Sains dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Pengerusi Pusat Kajian Media dan Komunikasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Maizatul Haizan Mahbub berkata, persidangan ini membawa tema transformasi media dan komunikasi. Kita sedar, kita celik dengan perubahan ini yang kita tak boleh lari daripadanya, ya. Kita boleh menguruskannya dengan baik, ya, melalui media dan komunikasi, memahaminya dengan baik melalui media dan komunikasi, misalnya melalui literasi media, ya, supaya kehidupan kita menjadi lebih sejahtera, ya. Okey. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman yang juga penceramah pada persidangan itu bakal berkongsi pengalaman dalam bidang penyiaran. Jadi cabarannya adalah bagaimana kita nak menyediakan satu pasukan untuk menentukan mesej kita betul-betul sampai dari segi tradisionalnya, dari segi OTT-nya, dari segi social media, dan bagaimana untuk orang kata tailor mesej kita harus dibuat untuk golongan-golongan yang tertentu. Berdepan ujian berat apabila disahkan mengidap penyakit jantung, Tai Ten Lan, 60 tahun, yang berasal dari Kalimantan Barat, Indonesia, nekat untuk mendapatkan rawatan di Malaysia. Tanggal 26 Oktober 2023 merupakan detik yang amat mendebarkan. Dia ibarat mati hidup semula. Ikuti laporan disediakan Maiza Musa Al-Bakri. Sebelum dirawat oleh doktor, ibu sakitnya gimana? Seperti apa sakit? Sesak nafas. Sering sesak nafas. Ya. Kalau jalan-jalan sesak juga. Mandi. Kalau dia di rumah kan mandi pakai gayung tuh. Gayung gitu. Jadi dia kalau gerak sedikit saja pun sudah ada rasa sesak. Tangan tak boleh keluar tenaga langsung. Enggak bisa ya. Kalau mau potong ayam di rumah pun sesak. Jadi kondisinya semakin kritikal gitu. Ya, mula-mula dikit, lama-lama jadi agak kerap gitu ya. Ya, jadi udah tidak memungkinkan untuk ditunggu lagi lah gitu. Kita yakin di sini saja. Itu hanya satu chemistry saja. Ya. Kita langsung pergi sini, terus first time kita jumpa Datuk Yap untuk angio. Selepas buat angio, sudah tahu blok dia teruk, lebih selamat bypass, baru kita kenalkan dengan Dr. Kenny untuk bersurgery lah. Madam Tsai came to me with a triple vessel disease in which all three major blood vessels of the heart is blocked off. So she will require a bypass surgery as soon as possible to prevent future risk of developing another episode of heart attack. Hasil kepakaran pembedahan yang dilakukan berjaya. Joy merupakan salah seorang daripada ribuan pelancong kesihatan yang mendapatkan rawatan di Malaysia. So mereka sedar hospital ini
mempunyai doktor-doktor yang kompeten. Doktor-doktor yang punya kepakaran yang susah didapat di negara asal mereka. Dan doktor-doktor ni diorang yakin yang doktor-doktor ni telah mendapat pelajaran dan kebanyakan ada fellowship. Dan Malaysia mempunyai fellowship yang terkemuka. Sektor ini menyumbang 1.3 bilion ringgit kepada ekonomi tahun lalu dan berpotensi menyumbang 2 bilion ringgit kepada ekonomi menjelang 2025. Ia bukti perkhidmatan kesihatan ditawarkan di Malaysia setanding negara maju merentasi pelbagai spektrum klinikal. Fokus sektor ini adalah membina keyakinan pelancong kesihatan dengan mengukuhkan jenama terbaik dunia. Hospital tu mesti mempunyai peralatan-peralatan terkini dan sanggup memperbelanjakan duit untuk menghasilkan pusat-pusat dipanggil dalam bahasa Inggeris Centre of Excellence. Tenaga perawat kesihatan lain perlu mencapai certain kompetensi yang tertentu. Hanya dengan ini, dengan kriteria-kriteria begini, kita boleh kata hospital ini adalah satu hospital yang memenuhi syarat sebagai kita panggil, nama yang kita panggil adalah flagship. Kita panggil flagship medical tourist hospital. Data 2022 mencatat pelancong kesihatan teramai dari Indonesia diikuti China dan Bangladesh. Antara rawatan, kardiologi, kesuburan, onkologi dan ortopedik. Menghadapi persaingan kos, aplikasi teknologi baharu serta langkah pendigitalan menjadi kunci penyelesaian kesihatan komprehensif berkelas dunia. For us, we are looking at technology as a next leapfrog. That's why we are building an ecosystem, of leveraging on technology, leveraging on what I call Internet of Medical Things. We have the proper agency identified, MHTC. Right now, there's a proper body or agency that go out to market, to the international market. Untuk kemudahan, MHTC turut bekerjasama dengan hospital bagi memperbarui visa pelancong kesihatan ini. The collaboration with the agencies that I mentioned earlier, because MHTC has actually improved a lot. And they right now, if you go to immigration at the airport, there's a special lane for health tourists. There's a fast track. That enable health tourists, seeking medical treatment. They don't have to wait in the long queue, right? So there's a fast track lane for them. Aspek kualiti, akses, kos dan fasiliti antara setiap rantaian ekosistem menjadi kunci dalam memelihara reputasi Malaysia sebagai ikon pelancongan kesihatan pilihan. Usaha ini menuntut komitmen semua pihak dalam menghasilkan pengalaman kesihatan bertaraf dunia. Maiza Musa Al-Bakri, RTM. Kegiatan pengambilan untung di tengah-tengah prestasi bursa serantau yang lemah mendorong bursa Malaysia didagangkan rendah pada sesi awal urus niaga. Indeks FBM KLCI susut 5.69 mata kepada 1,451.91 mata setakat pukul 12.30 tengah hari tadi. Kaunter saham aktif menyaksikan saham Velesto susut 1 sen kepada 24.5 sen. Sebaliknya, PDZ naik 1.5 sen kepada 7 sen dan Swift meningkat 2.5 sen kepada 57.5 sen. Sementara itu, Huatai mendahului kaunter saham paling untung, melonjak 18.5 sen kepada 66.5 sen. Diikuti Aeon CR meningkat 16 sen kepada RM11.70. Manakala Apollo bertambah 16 sen pada RM5.25.
Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini berikutan kebimbangan yang kian meningkat terhadap prospek masa depan bagi kadar dana Rizab Persekutuan Amerika Syarikat. Pada 12 hari, ringgit diniagakan pada 4.68 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.45 dan berada pada 3.10 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.74 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.01 berbanding euro. Manakala berbanding BAF, ringgit didagangkan pada 13.20. Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia MATRID merancang untuk menganjurkan misi akselerasi ekspor EAM ke Indonesia dari 18 hingga 21 Disember 2023. Ia sebagai usaha meningkatkan perdagangan serta mempromosi produk dan perkhidmatan berkaitan pembinaan ke Jakarta dan Ibu Kota Nusantara IKN. Kemahiran dan kepakaran syarikat Malaysia dalam mengendalikan pelbagai projek tempatan dan antarabangsa boleh dimanfaatkan bagi kolaborasi bersama pemain industri Indonesia bagi pembangunan ibu negara baharunya. Pengerusi MATRID, Datuk Seri Rizal Merikan Naina Merikan berkata, MATRID dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, KADIN, boleh memainkan peranan membantu syarikat dari kedua-dua negara menjalin usaha sama dalam menjayakan projek infrastruktur. Perkara itu turut dibincangkan beliau bersama Wakil KADIN dalam kunjungan sempena Persidangan Pesuruhjaya Perdagangan Malaysia bagi Rantau ASEAN dan Oceania. MATRID dan KADIN akan turut memeterai memorandum persefahaman dalam masa terdekat bagi meningkatkan perdagangan melalui penerokaan pelbagai bidang baharu. Perkembangan Liga Super, Sri Pahang FC gagal memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri selepas tunduk 2-3 kepada PDRM FC di Stadium Darul Makmur malam tadi. Selaku tuan rumah, skuad Tot Gajah terlebih dahulu membuka jaringan seawal minit ke-7 menerusi rembatan deras kiper Sean Sherman. PDRM kemudian bangkit menyamakan kedudukan melalui Bruno Junichi Suzuki yang menyempurnakan sepakan penalti minit ke-35. Minit ke-42, Zulfahmi Abdul Hadi menghadiahkan gol kedua untuk sang Saka Biru. Selang 4 minit, Bruno meledak gol ketiga PDRM sebaik menerima hantaran Hadi Fayad Abdul Razak. Tuan rumah tampil mengurangkan defisit gol menerusi sepakan penalti disempurnakan Stefano Brundo. Keputusan 2-3 kekal hingga whistle penamat. Bola sepak Piala AFC, jaringan di penghujung aksi oleh Sony Nordin memastikan pasukan Terengganu FC TFC bangkit melakar kemenangan 3-2 ke atas Stallion Laguna FC dalam aksi kumpulan G. Pada aksi di Stadium Binan Filipina itu, pasukan tuan rumah terlebih dahulu mengejutkan TFC apabila membuka jaringan seawal minit ketiga menerusi Junior Ngong Sam. 11 minit berselang, kubu pasukan anak buah Tomislav Steinbruckner sekali lagi dibolosi di Stallions hasil rembatan kencang luar kotak penalti Griffin McDaniel. TFC pula akhirnya berjaya merapatkan jurang selepas Kapten Stallion Laguna Matthew Niaras tertanduk masuk bola ke gawang sendiri minit ke-33. Di babak kedua, gerakan lincah Nordin meleretkan bola ke Ivan Mahmud menghasilkan gol penyamaan buat TFC untuk mengikat kedudukan 2-2. Rembatan lencong Nordin pada saat-saat akhir membolehkan skuad penyu mencuri 3 mata penting di tempat lawan. TFC meraih keselesaan sementara menghuni kedudukan teratas kumpulan dengan mengumpul 8 mata, 2 mata mengatasi Central Coast Mariners FC dari Australia. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian berita tengah hari. Saya Hazel Desmond. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh harapan.